Bertemu lagi dalam Kisah Seram. Pernah tak korang teringin sangat nak pergi buat urban exploration? Nak pergi urbex, nak pergi buat lockdown, stand down, uji nyali ni semua? Pernah tak? Tukang hantar kisah ni pernah dan tak akan pergi buat lagi. Sebelum I mula cerita, subscribe lah dulu. Okay, first of all, I nak minta maaf kalau dalam video kali ni banyak nampak macam I punya tangan ke sini. Bukan sebab I malas ke apa ke, tak, sebab I sekarang ni tengah sakit kepala. Tapi kita kena buat sebab dah schedule kan. Memang kalau I tak buat rekod sekarang ni, I tak ada masa dah. So, mari kita mulakan. Kisah ni dihantar oleh Marzuki. Marzuki bukan nama sebenar. Kejadian ni berlaku dalam tahun 2010. So kiranya macam dalam 12 tahun dah lah. Kisah ni dia peram lama. Dia tak pernah cerita kat orang. Marzuki ni dia dari tahun 2009 macam tu, 8 macam tu, dia sebenarnya sangat mengagungkan, sangat mengidolakan Zak Bagans. Zak Bagans ni, kalau korang tahulah Ghost Adventures, kalau selalu tengok kat TV kan ada Ghost Adventure. I tak ingat lah channel tak boleh nak ingat sekarang ni channel mana, tapi I selalu tengok juga dulu-dulu. Dia adalah satu team paranormal kat Amerika. Pernah juga dia keluar daripada Amerika. Dia pergi mana-mana locationnya orang kata very ada high energy, ada high activity. Bila I cakap high activity ni maksudnya paranormal activity. Kat situ ada barang gerak-gerak ke. Diorang punya video memang production yang power lah. Ada je hari yang tak ada apa-apa reaction, tapi usually lah it's either Zak kena cakar ke, atau someone pernah kena tindih ke, atau barang flying ke, atau ada orb lah, apa semua. Biasalah kita macam kalau kat rumah tengok macam teruja kan. So itu yang berlaku dekat Marzuki. Dia sangat mengidolakan Zak Bagans ni. Tapi dia kata waktu 2010 macam tu, dia tak discover, belum lagi discover community paranormal hunter ni semua dekat Malaysia. So dia macam rasa macam dia nak jadi the first Zak Bagans Malaysia macam tu. So dia macam pasang cerita-cerita lah, macam memang nak pergilah explore ni semua. Cuma dia tak ada gang sebab time tu interest community dia lah. Masa time tu orang sekeliling dia macam tak interested sangat dengan paranormal activity, tak interested sangat dengan benda-benda urban exploring ni semua. Diorang tak faham lagi. So dia decide untuk go solo. Waktu ni waktu petang. Dia dalam 6 lebih macam tu lah. Dia pergi dekat this one banglo terbiar. Tapi dalam email tu dia tak bagi tahu I lah banglo mana yang dia pergi. So korang just imagine banglo terbiar mana-mana yang korang boleh fikir lah. So dia dah sampai dekat banglo ni. Dia buat macam Zak. Masa sampai-sampai tu ada tinjau-tinjau lah, this is the location. Dia buat sebiji lah macam dia imagine diri dia adalah Zak Bagans tu. So dia round-round lah kawasan tu waktu siang tu. Tapi bila dah masuk waktu maghrib, dia cepat-cepat masuk lah. So bila dah habis azan, dia kata memang dengar bunyi azan lah. So bila dah habis azan berkumandang, so dia mulakan lah eksplorasi dia. Beria ni, hello, is anyone in here? Dia guna bahasa Inggeris. Dia kata dia memang guna bahasa Inggeris sebab ikut cara idola dia. Idola dia, Zak Bagans ni, kalau korang tak kenal Zak Bagans kan, kalau korang muda daripada umur-umur kita orang ni, dia ni suka guna cara provoke lah. Macam kau bunyi sekarang, kau keluar, tunjukkan diri kau, munculkan diri kau. Yes, Zak Bagans adalah jenis yang macam tu. Itu si Marzuki ni duduk hello kat dalam tu. Lama jugalah dia kata dalam dia jerit dari satu ruang ke satu ruang kat rumah tu sambil rekod lah. Dia macam make a sound if you're in here. Gitu. Duk cakap-cakap lah dengan entity ni kan. Berbunyilah di kau, keluarkan suaramu. Gitu dia panggil. Masa dia panggil ni, sunyi. Jadi dia rasa macam tak ada apalah kot. Kau provoke sikit, lepas tu benda tu sunyi. Kau ingat tak ada hantu. Kalau rumah kau orang masuk terjerit-jerit, of course kau akan sorok dulu. Kau akan menyorok, kau akan takut ada orang ceroboh. Itu yang berlaku. Senyap, sunyi.
je rumah tu. Dia turun naik semualah. Dia kata banglo tu besar, dia dah masuk setiap bilik ni. Duk hello, show yourself, make a sound. Duklah bagi tahu orang tu aku di sini. Dia macam try to communicate tapi dalam cara provokasi. Dalam cerita Ghost Adventures, setiap episod dalam Ghost Adventures tu diorang pun ada sesi uji nyali. Tapi kalau dalam Ghost Adventures ni, Zack ni dia akan pergi macam castle terbiar ke apa kan. So dia akan cakap dekat penjaga castle tu, lock semua pintu exit. Dia akan duduk dalam tu, no matter what happen, macam esok pagi baru buka. Itu style Zack lah punya team kan. So Marzuki ni tak adalah team, tapi dia buat jugalah lockdown dia tu. So dia buatlah uji nyali sendiri-sendiri, sorang-sorang. First time urban exploration, first time buat uji nyali. 15 minit pertama, sunyi sangat. Waktu ni, Marzuki tak tahu kalau terlalu sunyi sampai bunyi cengkerik pun tak dengar. Itu bukan sunyi betul, tak ada benda. Itu adalah tu kejap lagi dia nak datang. Tapi since Marzuki ni berani-berani sangat kan, duk provoke dan bosan dalam kesunyian tu, dia mula nak berjalan. So dia nak berjalan ke dapur. Dia kata nak menuju ke dapur ni ada macam satu bilik. Dia tak pasti itu store ke atau bilik orang gaji ke. Ia adalah bilik kecil. Tapi masa dia datang, pintu tu tertutup. Masa dia dah explore, dia tutup balik pintu tu. Cuma masa dia nak jalan ke dapur, dia perasan pintu tu macam tekuk, buka sikit. Dia cuba ingat, aku tak tutup ke pintu tu tadi? Tutup. Sebab dia memang make sure semua pintu tertutup. Mana yang dia buka, dia akan tutup balik. So that andai ada apa-apa yang berlaku, dia dapat capture kalau pintu tu terbuka balik. Faham tak? So dia tengok, pintu bilik ni terbuka sikit. Ke sebab rumah tu usang, so bila kita dah buka pintu, kita dah tutup balik, dia terenggang balik. So dia macam, okay lah, dia tak fikir sangat. So dia tetaplah menuju ke dapur. So dia duduk. Dia kata ada meja makan usang dengan kerusi ni semualah. Tapi dia duduklah dekat kerusi tu. Habuk-habuk tu semua tak apa. First time kan, tak apa. Semua okey. Duduk tunggu. Hello. Masih provokasi. Masih kuat time ni. Dalam 10 minit jugalah provokasi di dapur itu. Tak ada respon. Dan terlalu sunyi. Lalu Marzuki jadi bosan. Dia nak bangun. Dia nak naik atas pula. Belum sempat dia nak bangun. Ada bola snooker keluar dari bilik kecil store tu, lurut pergi kat kaki dia. Bola snooker, tak ada meja snooker. Masa dia masuk awal-awal pun tak ada barang. Bilik tu kosong. Dia dah takut. Memang jujur dia dah takut time tu. Tapi dia kata masih recording ni. Masih recording. Sebab mula-mula dia tengah record suasana dapur tu. Tapi bila bola tu dah jatuh, dia terus fokus dekat pintu bilik kecil tu. Slowly pintu tu. Tak ada bunyi, tak ada apa. Buka. Besar sikit. Ayo, pintu tu terbuka besar sikit. Ayo, ada benda kena keluar. Time ni Marzuki dah takut. Tak ada apa-apa keluar. Tapi Marzuki terdengar suara perempuan sayup je bernyanyi dalam cara humming. Dia tak tahu tu lagu apa. Tapi dia rasa macam familiar. Tapi dia tak tahu tu lagu apa. Tak tahu dia nak describe macam mana. Time ni dia dah takut. Dia dah macam, ush, ada bunyi. Dia yang tadi berani-berani sangat. Show yourself. Make a noise. Show yourself. Sekarang ni, dia dah show something. Dia dah bagi bola snooker kat kau. Dia nyanyi. Time ni Marzuki macam menyesali lah perbuatan dia. Sebab dia tak tahu pula kalau benda tu sangat menyeramkan. Selalu tengok kat TV, kita berdebor-debor sendiri. Kadang-kadang ada sedikit skeptik di mana kita rasa dalam TV tu orang tu buat palsu. Samalah macam mana-mana video yang kita tengok dekat YouTube. Ada yang kita rasa macam, betul ke? Dia datang, dia bunyi.
So waktu ni dia dah dengar orang dah humming-humming tu, dia rasa macam okay, you know what, aku dah tak perlulah duduk dekat dapur ni. Dah confirm ada paranormal activity kat dalam ni kan. Dah ada dah entity ni dah start bunyi, bola-bola semua dah bergolek ni kan. Okay, tak apa, aku nak naik atas pula. Masa dia nak bangun, dia dengar ada budak menangis, suara bayi. Allah, ada budak nangis pula. Budak mana ni? Dan bunyi tu datang kuat sangat, macam dari belakang dia. Dia tak berani toleh. Dia tak mau toleh sebab dia tengah bayangkan kalau ada benda memegang bayi lah sekarang ni. Duk bunyi baby menangis pula. Bunyi tu pula betul-betul memang dia rasa dekat belakang dia. So dia tak nak toleh. Dia just bangun untuk bergerak ke atas. Ada bunyi barang jatuh pula kat belakang ni. Yang ini buat Marzuki spontan tertoleh belakang. Dia toleh. Dia nampak dekat stove tu dekat dapur tu ada sosok putih berdiri memandang stove itu. Rambut panjang mengurai hingga ke lantai. Marzuki nampak Pontianak. Marzuki nampak belakang badan Pontianak tu. Dia terkaku. Dia tak tahu nak buat apa. Dia terkejut. Posisi Pontianak itu seolah-olah sedang memasak. Marzuki dah takut. Marzuki kaku. Tengah kumpul segala kekuatan yang dia ada dalam badan dia untuk belah dari dapur tu. Dia nak belah. Benda tu kat situ kaku je, tak buat apa lagi lah. Marzuki takut. Ni apa ni orang ke apa kan, tak tahu. Takut lah sebab tak pusing, tak apa. Kalau dia pusing muka macam teruk ke apa, Marzuki at least tahulah itu hantu kan. Ni macam memang kaku, berdiri tegak je kat situ. Tak ada angin, tak ada apa. Memang straight. Benda putih macam cadar, rambut panjang sampai ke lantai. Bila Marzuki dah ada kekuatan nak belah dari dapur tu, dia nak angkat kaki, dia nak lari, kat telinga dia. Kau takut? Benda tu tanya. Masalahnya benda ni masih depan mata dia, masih membelakangkan dia. Siapa yang berbisik pula kat sini? Marzuki tak kisah, tak kira. Dia belah juga, dia nak pergi keluar. Dia nak pergi keluar, pintu tak boleh buka. Dia terkunci kat dalam tu ya. Dalam dia tengah struggle nak keluar sebab terkunci tu, duk. Bunyi pula orang berlari dari atas tu. Dia terus tunggu, dia tengok kat tangga kalau ada orang tu turun. Tapi orang tu tak turun-turun Bunyi kat atas tu berlari-lari, macam ada benda berlari kat atas tu. Marzuki nampak tingkap, tapi dia tak berani nak keluar sebab tingkap tu memang berlubang, tapi macam sepihan kaca-kaca. Dia takut pula cedera, tersak peha kan, sia-sia. So Marzuki tengah fikir ni, ayuh, tak tahu nak buat apa ni. Dia intai dapur, benda tu dah tak ada. Allah, benda tu dah tak ada. Atas ni orang berlari-lari. Allahu Akbar. Dia duduk kat tepi ni, kat tangga. Dekat tepi tangga kat bawah tu, dia duduk satu sudut. Macam daripada sini dia boleh nampak semua. Belakang dia tak ada tingkap tau. So memang dinding. So dia boleh nampak tangga, dia boleh nampak dapur, dia boleh nampak pintu. So dia tengah duduk kat sini lah. So dia punya vision tu memang nampak lah. Nampak tangga in case ada benda turun. Dia nampak lah dekat dapur in case benda tu muncul balik. So dia rasa kat situ dia paling selamat. Sepi. Bunyi yang berlari tu pun dah tak ada. Senyap je tiba-tiba. Time ni Marzuki macam tengah fikir-fikir. Kalau pintu depan ni berkunci, nak gunalah pintu kat dapur tu. Tengok-tengok macam dah tak ada apa. So dia bangun. Memang dia nak pergi. Dia jalan laju-laju bangun. Dia pingkas bangun. Dia nak pergi ke dapur tu. Nak pergi dapur, nak guna pintu dapur tu, nak keluar. Dalam dia tengah berjalan, tak sempat nak pergi dapur. Dia dengar mengilai kuat-kuat dan dia nampak benda tu terbang ke arah dia. Marzuki pejam mata. Dia terasa kasar-kasar rambut ni. Dia terasa kasar-kasar rambut tu kena kat dia. Dia terasa kain melalu kat muka dia. Dan semerbak bau busuk bangkai, bau tanah ni semua menusuk dalam hidung dia. Allahu Akbar. Marzuki memang pejam jalan mata dia. Dia kaku, dah langgar macam tu, dia diam. Dia tak berani nak buka mata. Dia tak tahu benda tu atas kepala dia ke belakang ke, dah sampai kat depan dia. Dia tak tahu. Dia duduk diam lagi. Dia diam, pejam mata dia. So dia dah tak tahu nak buat apa ni. Dia nak azan. Time ni dia nak azan. Masa dia nak azan tu, suara dia pula macam tersekat, tak boleh nak keluar. Dia macam Allah, tak boleh. Allah,
tak boleh keluar. Tak boleh nak laungkan azan. Waktu ni dia macam pejam lagi mata dia, tapi cuba nak azan dalam mata terpejam. Masa dia tengah struggle tu lah, dia rasa lagi balik kain tu. Seolah-olah benda tu memang berterbangan atas dia. Dia dah takut gila. Benda kat atas berterbang-terbangan ni kan, mengilai-ngilai. Dia pula suara tersekat. Dada rasa sempit dia. Rasa sangat macam sempit. Tiba-tiba dia rasa nak muntah tau. Pening sangat. Sakit kepala dia nak muntah. Dia termuntah. Masa dia muntah tu, dia terbuka mata dia tengok tak ada apa. Dia muntah, tapi dia nampak lah dapur tu tak ada apa. Dan dah tak ada apa dekat atas kepala dia ke apa, semua tak ada tau. So dia rasa macam lega. Tapi dia tak adalah nak pergi masuk dapur tu untuk keluar dah. Sebab dia tak tahu di sebalik dinding, sebab dia belum masuk, nampak je dapur tu. Dia tak tahu di sebalik-sebalik tu ada apa-apa ke yang menunggu. Dia tak tahu. Patah balik pergi kat tangga tu, duduk menangis. Sangat takut sampai menangis tau. Dia menangis lepas dia muntah tu, duduk kat tangga tu, dia nangis. Waktu ni dia dengar balik suara perempuan tu nyanyi-nyanyi lagi. Allahu Akbar. Time ni dia memang takut gila. Dia macam ayuh, apa lagi ni. Suara tu nyanyi-nyanyi lagi, humming lagi tau. Dia dah nangis teresak-esak, berlawan-lawan dengan benda tu punya hilayan-hilayan dan humming tau. Allah, mana nak fikir humming, mana nak fikir mengilai. Bunyi bising lah. Dia kata benda tu bising. Dalam dia tengah kalut-kalut nak melawan perasaan takut tu, bola lurut semula ke kaki dia. Daripada mana dia tak tahu. Tadi bola tu kan dah pergi kat dapur, kena kat dia. Ini bola yang sama kena dekat kaki dia. Dia dah takut. Dia tendang balik bola tu. Dia takut. Dia tengah menangis. Dia takut sangat. Dia tak tahu nak buat apa. Dalam dia tengah menyesali dan menangis dan sangat takut, tiba-tiba dia dengar suara dia sendiri. Is anyone in here? Is anyone in here? Hello? Hello? Make a sound if you're in here. Dia dengar balik suara dia. Apa yang dia cakap tadi daripada dia sampai yang dia nak sangat jadi Zach Bagans tu, dia dengar balik suara dia sendiri yang dia provok-provok tu. Marzuki dah tak tahan. Marzuki dah takut gila sebab dah dengar suara dia pula kan. Marzuki takut tau. Marzuki memang lari balik kat pintu depan tu. Keluar. Nak keluar. Tak boleh tau. Tak boleh. Tenang. Pintu tak boleh buka kan. Terus dia spontan dia cakap, Tok, Nek, cucu minta ampun. Cucu nak minta keluar. Tok, Nek, cucu nak minta keluar. Dia cakap macam tu pula. Dia minta izin pula dengan Tok Nenek dia. Siapa pula Tok Nenek kau kat situ? Sayup je suara garau cakap, aku tak izin. Tok Nenek yang kau minta ampun tu tak izinkan kau, Marzuki. Dia tak izinkan kau keluar, Marzuki. Lepas je suara garau tu keluar, macam-macam bunyi dekat dapur, kelentang-kelentung, bunyi barang jatuh dekat atas, bunyi orang lari balik tu bunyi balik, bunyi budak baby menangis tu keluar balik, bunyi humming tu, bunyi mengilai, semua bunyi serentak. Dia dah takut, bising gila dah dalam rumah tu. Padahal memang tak ada apa tak ada apa, sumpah terlalu kuat lah aktiviti dalam tu. Dia dah tak boleh fikir apa dah. Dia dah macam dia nekat, dia keluar je ikut tingkap yang berkaca tu. Memang luka apa semua. Dia dah keluar, dia terus pergi kat kereta dia belah je daripada banglo tu. Marzuki cakap dia demam seminggu tak boleh bangun. Seminggu dia memang demam panas. Lepas dia baik daripada sakit dia tu, nasib baiklah tak adalah kejadian aneh ke macam ada bola tu dalam beg ke apa ke, tiba-tiba ada bola dalam kereta ke apa. Tak ada. Dia kata memang lepas dia demam tu, masa dia demam tu memang teruk lah, dia tak boleh bangun. Dia memang mimpi teruk je lah, mimpi hantu rumah banglo tu je lah. Tapi lepas dia dah baik, dah okey sikit, dia check balik dia punya kamera tu, footage tak ada footage langsung yang boleh pakai. Macam recording tu rosak. Itu saja kisah yang I ada untuk kongsi dengan kalian kali ni tentang Marzuki, the Malaysian Zach Bagans. Yes, Marzuki ni dia bercita-cita tinggi. Dia terlalu bercita-cita tinggi. Dia nak pergi terus
nak ikut style Zack Bagans tu yang memprovokasi segala makhluk-makhluk Adi Kudrati ni ya. Semua orang ada keinginan tau, especially orang yang ada interest dalam dunia mistik. I faham sangat perasaan tu, macam kita rasa macam kita okay nak pergi explore sebab kita punya sifat ingin tahu tu tinggi. Kita nak tahu apa kalau rumah ni berhantu, macam mana berhantunya rumah tu? Adakah barang melayang? Adakah kita dapat capture suara pon ke lang ke nyanyi ni semua? Walaupun dalam email dia kata ini bagi dia adalah dia penampakan seekor pontianak, tapi I rasa bila yang nyanyi ni semua ni dia langsui sebenarnya. Tapi yalah, pemahaman manusia tu berbeza-beza, so kita tak perlu nak judge sangatlah makhluk apa yang dia nampak tu kan. So anyway, sebagai pencerita kisah seram anda yang pernah juga cover lokasi-lokasi di mana kejadian sebenar berlaku, lokasi di mana ada orang kata penampakan berlaku, lokasi orang kata lokasi berhantu pernah pergi, I sarankan kalau you guys betul-betul nak buat urban exploration yang ada uji nyali ni waktu tengah malam, waktu tengah benda-benda ni aktif ni semua, jangan pergi seorang dulu kot. Cari community. Cuma waktu Marzuki ni, waktu 2010 dia punya kawan-kawan ni semua tak meluas lagi tentang idea untuk pergi explore ni, belum. So that's why dia pergi seorang. Cuma kita di zaman ni 2022 ni, andai kata you guys nak pergi urban exploration, dah boleh dah cari je community paranormal ke apa, ikut orang dulu. Okay lah, tak suka, I tak suka member-member, I tak suka geng-geng, I bergerak solo, I suka sendiri, I lone ranger. Okay dik, kalau you nak pergi sorang-sorang, at least bagi tahu kawan, hello, aku malam ni nak pergi banglo kat sini. Kalau by pukul 2 kau check aku tak angkat call, aku tak reply WhatsApp, aku tak balik rumah, do something pun boleh. At least bagi tahu orang. Tak adalah macam kalau kau terperangkap seorang-seorang tu, di sewaktu benda mengilai, di sewaktu benda wak muka kau dengan kain baju dia semua tu, tak ada siapa pun tahu anda stuck di sana. Jadi kalau nak pergi, biar pergi beramai-ramai. Kalau tak nak, at least bagi tahu orang, korang ni pergi mana, buat apa, biar orang tahu keadaan. At least lah, in case anything happen, orang boleh selamatkan anda. Okay, kalau korang juga ada story yang lebih kurang sama, atau ada kisah-kisah lain ke, atau nak kongsi masa buat urban exploration, korang punya pengalaman pula macam mana, apa yang korang nampak, apa yang korang terlihat, atau apa pula after effect lepas pergi tempat-tempat berhantu ni, jangan lupa hantar email. Semua detail I letak kat bawah. farfaisal@gmail.com. Boleh follow Twitter, Instagram, TikTok semua. Kita berkawan-kawan lah di social media, saling sharing, men-sharing segala pengalaman kisah seram. Bye, Assalamualaikum.